Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kali ini saya akan menerangkan topik steroid dan kolesterol. Sebelum ni kita dah ada pembelajaran mengenai lipid, jenis-jenis lipid, fungsi lipid bagaimana. Okey, kali ini kita akan melihat dengan lebih lanjut mengenai steroid. Okey, steroid ini adalah lipid terbitan. Kalau kamu ingat, yang lipid ni ada 3 jenis, iaitu lipid ringkas, lipid sebatian dan juga lipid terbitan. Jadi steroid ini adalah contoh lipid terbitan. Okey. Dia berada dalam kumpulan sterol. Okey, mempunyai 4 karbon tetrasiklik untuk struktur kumpulannya. Sebelum saya meneruskan, untuk topik steroid ni, kita akan melihat kesan steroid dalam badan manusia. Okay. Actually, steroid ni dia boleh disintesis daripada dalam badan manusia sendiri. Manusia boleh sintesis steroid tu. Kita panggil dia sebagai steroid genesis. Okay, ianya dihasilkan daripada penukaran kolesterol kepada komponen steroid yang lain. Okay, kolesterol tu sendiri pun boleh disintesis dari badan manusia sendiri. Okay, dan kita boleh juga ambil daripada dietary intake kita. Okay, sebelum nak melihat kepada kesan penggunaan steroid, kita lihat steroid ini dirembeskan oleh kelenjar adrenal, kelenjar adrenal, kelenjar di testis dan di ovary dalam badan manusia. Kalau perempuan tu mengandung, placenta akan merembeskan hormon steroid tu. Okay. Kalau di adrenal cortex, di bahagian buah pinggang, di atasnya ada satu kelenjar yang kita panggil dia adrenal. Okey, dia akan merembeskan hormon seperti glucocorticoid dan mineral corticoid. Okey, selain itu, adrenal cortex juga dia merembeskan seks hormon, sama seperti testis dan ovary yang merembeskan seks hormon dan juga hormon steroid. Okey, pengambilan steroid ni boleh disebabkan oleh masalah kesihatan. Contohnya anabolic steroid, iaitu steroid yang man-made steroid yang related dengan hormon seks. Okey, jadi doktor gunakan anabolic steroid tu untuk merawat orang yang ada masalah seks hormon ataupun ada masalah late puberty, maksudnya masalah dia lambat balik. Kemudian untuk orang-orang yang ada masalah, contohnya muscle loss disebabkan oleh certain disease. Okay, penyakit itu telah menyebabkan dia ada muscle loss. Jadi perlu ada penggunaan anabolic steroid tu. Okay, steroid juga digunakan untuk rawatan asma, cirrhosis, rawatan yang menyebabkan inflammation. Okay. Jadi steroid ni juga digunakan oleh atlet dan ahli bina badan untuk menambah muscle pada badan mereka dan untuk mempertingkatkan lagi prestasi sukan mereka. Namun begitu, penggunaan steroid untuk tujuan macam gini adalah dilarang. Okay, atlet tu tak dibenarkan menggunakan steroid kalau contohnya untuk menang dalam pertandingan Olimpik. Okay. Jadi salah guna steroid ni boleh mendatangkan masalah kesihatan kepada manusia. Okey, selain daripada salah guna ni, penggunaan steroid yang dalam jangka masa panjang pun boleh menyebabkan kesan-kesan terhadap manusia. Okey, jadi kesan penggunaan steroid, saya telah maklum bahawa steroid ini dirembeskan di kelenjar adrenal daripada testis dan juga ovary. Jadi sekiranya ada salah guna untuk steroid ni ataupun overdose of steroid ni, okey, salah satu kesan dia boleh menyebabkan ketumbuhan pada adrenal cortex. Okey, kelenjar adrenal ni dia ada dua bahagian. Di bahagian luar kita panggil dia cortex dan di bahagian dalam kita panggil medulla. Okey, jadi penggunaan steroid ni dia boleh menyebabkan ketumbuhan tumor pada adrenal cortex. Jadi bila ada ketumbuhan tumor pada adrenal cortex, dia boleh menyebabkan
keadaan yang dipanggil hyperrembesan dan juga keadaan yang dipanggil hyporembesan. Okey, hyperrembesan ni bila dalam keadaan hyperrembesan, adrenal itu boleh menyebabkan hormon ni banyak dirembeskan. Adrenal cortex dia merembeskan hormon mineralocorticoid dan juga gonadotropin iaitu hormon seks, dan juga lagi satu tadi saya bagi tahu glucocorticoid. Okey, jadi kalau hyperrembesan ni maksudnya banyak hormon ni dihasilkan. Jadi bila banyak hormon dihasilkan, antara kesan dia, contohnya kalau mineralocorticoid tu dirembeskan dengan banyak, dia akan menyebabkan fungsi mineralocorticoid ni sebenarnya untuk mengawal serapan air dan garam dalam kidney. Jadi kalau dia berlebihan, dia boleh menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam badan. Jadi bila ada ketidakseimbangan elektrolit dalam badan, dia boleh menyekat gerak balas tubuh badan manusia, menyebabkan tubuh badan manusia tu muscle tu jadi kejang dan lumpuh. Dan kalau ada hyperrembesan untuk gonadotropin untuk hormon seks, dia boleh juga menyebabkan antara kesannya boy tu boleh menjadi cepat balik, early puberty. Girl pula boleh berubah kepada physical boy. Okay, kalau selain daripada hyperrembesan, dia boleh juga menyebabkan hyporembesan. Hyporembesan ni bermaksud adrenal tu dia tidak mampu menghasilkan hormon tu dengan yang secukupnya lah untuk tubuh badan. Okay, jadi kesannya kita panggil dia sebagai Addison disease. Okay, Addison disease ni adalah salah satu primary signal untuk menunjukkan yang adrenal tu ada kegagalan adrenal lah. Maksudnya adrenal tu tak boleh menghasilkan hormon lagi. Okey, jadi bila ada Addison disease ni, hyporembesan of the hormone tu, okey, dia menyebabkan ispadu darah berkurang, elektrolit berkurang, jadi manusia cepat pengsan, jadi rasa lemah, rasa berpeluh, dan mengubah ciri fizikal bentuk badan. Okey, ini struktur adrenal. Adrenal berada di sini. Adrenal berada di atas kidney. Dia bentuk macam separa piramid yang bengkok, yang melekuk. Okay. Di bahagian luar dia adalah kawasan korteks dan dalam adalah medula. Okay. Ketumbuhan boleh berlaku di kawasan korteks dan mengganggu rembesan hormon. Okay, ini contoh simptom of Addison disease menyebabkan hyperpigmentation pada kulit, scar and gingival pada gusi, dan menyebabkan face look lelaki. Dia menyebabkan face look yang menyerupai lelaki. Okay, kamu boleh baca dengan lebih lanjut mengenai Addison disease ini nanti. Okey, seterusnya antara kesan penggunaan steroid, sama ada berpanjangan ataupun dia abuse. Okey. Antara kesan dia adalah atherosclerosis, iaitu longgokan lipid secara berlebihan pada pembuluh darah. Okey. Atherosclerosis ni disebabkan oleh deposit of cholesterol. Okey. Pada awal ni adalah pembuluh darah. Yang bulat-bulat ni adalah pembuluh darah. Okey. Wan lipid lalu kalau ada kalau sekiranya lipid tu terlalu banyak, kolesterol tu terlalu tinggi, dia boleh accumulate ataupun tertinggal dekat pembuluh darah. Okey, makin lama pembuluh darah berkumpul membentuk plak. Okey. Pembentukan plak tu dia boleh menyebabkan pergerakan darah tu tersumbat. Okay, akhirnya dia boleh menyebabkan masalah jantung, tekanan darah tinggi. Okay, jadi penggunaan steroid, sebab steroid itu sendiri adalah hormon yang conversion daripada kolesterol.
Okey, kemudian antara punca-punca antara kesan-kesan penggunaan steroid yang lain ialah kalau penggunaan anabolic steroid yang seperti saya mention tadi, anabolic steroid itu adalah man-made steroid yang menyerupai seks hormon. Tujuannya adalah untuk galak pertumbuhan tisu dan tingkatkan proses metabolik dan memberi kesan lebih banyak otot yang akan terhasil dan otot akan jadi lebih kuat. Okey, kemampuan atlet ataupun ahli bina badan tu akan jadi lebih tinggi. Okey, kebanyakannya adalah jenis steroid sintetik, hormon iaitu hormon testosteron dan juga androgen. Dia akan tambah otot dan beri sifat kelakian badan. Sifat kelakian badan akan menurun. Okey, jadinya sekiranya penggunaan steroid tu berlebihan ataupun berterusan, kalau bagi lelaki, buah dadanya akan menjadi besar, lelaki menjadi tidak subur, testikelnya mengecut dan suaranya menjadi halus. Kalau perempuan pula yang menggunakan steroid, klitorisnya boleh menjadi besar, suaranya boleh menjadi kasar, bulunya bertambah. Dan kesan lain juga dia memberi efek yang mood swing, cepat marah. Kita cepat meragam, bagi efek kepada cardiovascular disease iaitu masalah jantung, kemandulan dan juga kegagalan hati. Okay, but sometimes steroid ni bukan kita kalau yang sakit tu dia sometimes tak ada pilihan untuk menggunakan steroid Okay, sebab steroid ni digunakan dalam medication untuk merawat inflammation. Contohnya yang saya bagi tahu tadi, asma. Okay, asma inflammation pada paru-paru kan. Okay, kemudian SLE, dia akan suppress the immune system tu. SLE adalah antibody yang menyerang badan sendiri. Dia menganggap sel badan sendiri tu adalah alien. Jadi steroid ni dia akan suppress the antibody tu supaya jadi relax, tidak menyerang tubuh badan. Jadi ada setengah orang dia memang terpaksa bergantung dengan ubat-ubatan begini. Namun begitu, penggunaannya adalah dipantau dan kesihatannya juga dipantau oleh medical doctor. Jadi kita jangan suka-suka mengambil steroid tanpa prescription daripada doktor. Okay, dan elakkan daripada terlalu berimpian untuk memiliki tubuh badan yang terlalu berotot, menjadi atlet yang berprestasi tinggi ya. Tapi you must stand by on your bakat tu sendiri. Alright. Okay, kita move to next slide. Okay, jadi apa kaitan steroid dengan kolesterol? Okay, saya dah pernah ceritakan. Saya nak awak fikirkan, catatkan di mana-mana apa kaitan steroid dengan kolesterol. Since kita memang dalam topik lipid ni, saya pernah mention steroid, saya pernah mention kolesterol. Apa kaitannya? Kemudian, apa kaitan steroid dengan lipid? Okay, this is easy question. Okay, kita boleh relatekan dia. Okay, cuba fikirkan sejenak. Kita fikirkan sama-sama. Kenapa? Ada kaitan ke? Of course ada kaitan kan? Okay, seperti yang saya mention tadi, lipid terbahagi kepada 3 jenis, lipid ringkas, lipid sebatian dan juga lipid terbitan. Contoh lipid terbitan adalah sterol, lagi asid lemak. Okay, itu adalah contoh lipid terbitan. Lipid terbitan bermaksud hasil produk yang dihasilkan daripada proses hidrolisis lipid ringkas dan juga lipid terbitan. Okay, jadi sterol tu dia adalah dari kumpulan steroid. Okay, kemudian steroid tu pula, parent steroid adalah kolesterol. Parent maksudnya kolesterol ni menjadi precursor, pendahulu untuk menjadikan hormon-hormon steroid yang lain.
Okay, dia dalam kumpulan yang sama, tapi kolesterol ni penting untuk menjadikan hormon steroid yang lain. Okay, jadi itu antara perkaitan dia. Kamu boleh lihat lagi sekiranya kamu ada jawapan-jawapan yang lain, nanti kamu boleh sharekan dalam YouTube ini. Okay, jadi next kita pergi kepada kolesterol. Okay, ciri kolesterol tadi saya dah mention. Kolesterol adalah kolesterol adalah precursor untuk hormon steroid yang lain. Dia adalah parent steroid. Okay, kolesterol ni dia tidak, kita lihat ciri-ciri dia macam mana. Kolesterol ni adalah tidak larut air. Dia berwarna putih, tidak berbau. Dia berasal daripada makanan yang mengandungi karbohidrat, protein dan lemak. Dan dia boleh disintesis dalam tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia kita mampu untuk sintesis kolesterol. Kalau kita ambil berlebihan dalam dietary intake kita daripada pemakanan kita, mungkin kolesterol tu boleh berlebihan juga. Okey, kolesterol terdapat dalam lemak haiwan dan bukan lemak tumbuhan. Okey, lemak tumbuhan dia ada type of sterol dia sendiri, tapi kita tak panggil dia kolesterol, kita panggil dia phytosterol. Kolesterol adalah yang terdapat dalam lemak haiwan. Okey, daripada mana sumber penghasilan kolesterol? Okey, kolesterol kalau dari sintesis badan manusia, dia boleh berasal daripada liver, hati. Okey, dan dia juga boleh berasal daripada kita punya dietary intake kita. Contohnya daripada daging, daripada dairy product, susu, daripada telur, dari produk yang lain contohnya margarine, butter. Sorry, margarine bukan dairy product. Butter, daripada susu, cheese. Okay, dia mengandungi kolesterol. Okay, jadi kita ada dua sumber tadi untuk kolesterol dalam badan. Satu disintesis daripada badan sendiri di liver. Dan kemudian daripada kita punya intake of dietary intake kita. Jadi penguailan makanan yang tidak betul akan berisiko meningkatkan kandungan kolesterol dalam darah. Okey, jadi kalau kita ada mengambil lemak haiwan yang berlebihan, okey, kolesterol boleh jadi tinggi dan meningkatkan pemendapan kolesterol itu pada arteri. Sama juga kalau penggunaan steroid tu berpanjangan, berlebihan. Steroid sendiri ada component of cholesterol. That's why steroid tu sendiri, dan kalau kita makan lemak berlebihan daripada kita punya diet pemakanan tu, dia boleh menyebabkan atherosclerosis. Okay, seperti yang saya mention tadi, tumbuhan seperti biji ring, kekacang, buah dan sayuran tiada kolesterol. Dia ada type of kolesterol yang lain, kita panggil dia phytosterol. You can read further on phytosterol if you are interested to know. Okey, sekiranya antara faktor yang selain daripada dietary intake, antara faktor sampingan yang lain yang menyumbang kepada peningkatan kolesterol adalah berat badan yang berlebihan. Di antara dia punya risk factor dia, kurang senaman. Jadi kalau kita rasa kita dietary intake kita full of fat, you love protein, you love rib, you love steak, okay, then you gain weight and you have sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle tu maksudnya tak banyak bergerak, tak banyak melakukan aktiviti luar, you duduk saja menghadap komputer macam saya. Okay, so you been the risk factor untuk menyumbang peningkatan kolesterol dalam badan. Okay, and kolesterol kalau semakin meningkat, macam kesannya sama juga macam yang saya mention tadi, steroid menyebabkan plaque, pengumpulan plaque dalam salur darah dan boleh menyebabkan masalah jantung, cardiovascular disease. Okey,
Saya pernah mention yang kolesterol dalam tubuh manusia boleh disintesiskan dalam tubuh badan manusia sendiri, iaitu di bahagian hati, korteks, adrenal, kulit, usus, testis, otot, jaringan adipos dan otak. Kalau tak ada pun kolesterol ni masalah juga, kerana kolesterol seperti yang kamu sedia maklum is a part of membrane cell juga, dan otak kita juga 17% daripadanya terdiri daripada kolesterol. Kalau tanpa kolesterol, otak kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Struktur dia tidak mungkin terbentuk dengan sempurna. Jadi tak bolehlah nak kata nak avoid kolesterol tu kan. But since kolesterol tu sendiri boleh disintesis dalam badan manusia, okay, so kita boleh sedikit sebanyak kawal lah kolesterol tu masuk dalam badan kita dengan avoid fat lah. Avoid fat in protein. Cuba makan part yang berdaging, tak ada lemak ya. Okay, antara peranan kolesterol, 1.1 mg kolesterol per hari untuk memelihara dinding sel dan fungsi fisiologi yang lain. Satu untuk dinding sel. Kolesterol digunakan untuk pencernaan lemak atau minyak, iaitu dalam hormon glukokortikoid. Bagi membina komponen membran sel, kolesterol adalah part of structure membran sel. Dan seperti yang saya mention sebelum ni, kolesterol bertindak sebagai precursor untuk hormon seks. Kalau tak ada kolesterol, hormon seks ini tidak boleh diterbitkan. Okay, precursor hormon lain contohnya kortisol, aldosteron dan vitamin D. Dan ia juga precursor untuk pengeluaran asid hempedu yang disintesis dalam hati. Okay, kalau tak ada asid empedu dia akan memainkan peranan dalam pencernaan lipid juga nanti. Okay, tanpa kolesterol, koordinasi gerak tubuh dan kemampuan bicara akan terganggu sebab dia related dengan bagaimana otak itu berfungsi. Okay, nak cerita kolesterol dalam darah ni. Kita tahu yang lipid ni dia tidak larut dalam darah. Okey. Jadi untuk diangkut ke dalam darah tu, kolesterol dia perlu bersama lemak lain dan dia perlu bersama yang kolesterol ni dia takut air, dia perlu bersama dengan komponen yang tidak takut air. Jadi barulah dia boleh dibawa masuk ke dalam darah dan dibawa ke seluruh badan manusia. Kalau dia tidak diikat dengan something yang tidak larut dengan air, dia tidak bolehlah untuk dibawa ke seluruh badan manusia. Jadi dia perlu kolesterol ni dengan lemak-lemak yang lain, dia akan dibalut dengan protein yang lebih larut air untuk membentuk bahan yang larut. Kita namakan bahan-bahan ini sebagai lipoprotein. Okay, ini adalah komponen lipoprotein, gabungan antara kolesterol. You can see here ada kolesterol, ada komponen protein yang hijau, ada komponen fosfolipid. Okay, ada dan barulah lipoprotein ni boleh dibawa masuk dalam sistem badan kita. Lipoprotein ni pula ada 3 jenis, iaitu chylomicron, LDL iaitu low density lipoprotein, HDL iaitu high density lipoprotein. Okey, chylomicron adalah lipoprotein yang mengangkut lemak menuju ke hati. Okey, chylomicron ni adalah transporter yang pertama selepas lipid dicernakan masuk ke dalam badan manusia. Itu dia transporter yang pertama, lipid dibawa masuk ke dalam darah adalah melalui chylomicron. Chylomicron ni akan dimention nanti dalam pencernaan lipid. Okey, kemudian chylomicron ni dia membawa lemak ke hati dan dalam hati ikatan lemak tu akan dihuraikan sehingga terbentuk kali unsur lemak.
Okey, jadi bila kolesterol tidak mencukupi, sel hati akan produk sintesis dia. Kemudian dari hati tu, kolesterol nak diangkut ke seluruh badan. Okey, jadi transporter lain yang membawa kolesterol ni kita panggil dia LDL, low density lipoprotein, iaitu transporter yang membawa kolesterol dari hati ke seluruh badan. Okey, ke seluruh badan tu termasuklah sel otot, jantung, otak dan lain-lain. Okey, LDL ni juga dikenali sebagai lemak jahat kerana penempelan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Kerana dia tugasnya adalah untuk dropkan kolesterol. Jadi sepanjang dia melalui saluran darah, dia akan dropkan juga kolesterol pada dinding pembuluh darah. Kalau terlalu banyak kolesterol yang ditinggalkan di pembuluh darah, dia boleh menyebabkan plak lah kepada pembuluh darah tu dan menyebabkan hypertension. Okey. Kolesterol yang berlebihan pula, okey. Kalau dalam saluran darah ada kolesterol yang berlebihan, okey, ada transporter lain yang akan bawa dia. Okey, kita panggil dia lipoprotein yang disebut sebagai HDL, high density lipoprotein. Okey, HDL akan bawa kolesterol ke hati. Kemudian di hati dia akan dihuraikan dan dia akan buang ke pudi hempedu sebagai asid hempedu. HDL ini dikenali sebagai lemak baik kerana pembersihan kolesterol. Okay, soalan kat sini, bagaimana kolesterol boleh diangkut dalam badan manusia sedangkan kolesterol tidak larut air? Okay, jadi jawapannya senang saja. Apa jawapannya ya? Okay, dia diangkut ke dalam badan manusia walaupun dia tidak larut air adalah dengan bantuan transporter. Okay, yang kita panggil dia sebagai lipoprotein. Dia adalah gabungan antara fosfolipid, kolesterol dan juga protein yang lebih larut air. Okey, jadi untuk keseluruhannya fikirkan sejenak. Apakah fungsi lipid? Apakah pengkelasan lipid? Apa itu kolesterol? Apa itu steroid? Apa pula itu lipoprotein? Okey, semua ni boleh dijawab sekiranya anda memahami lecture saya. Hopefully, sekiranya awak tidak faham, awak boleh review balik saya punya video dan drop any comment if you need help from me. Okay? Alright, itu saja untuk topik lipid dan steroid part 1. Teruskan bersama saya untuk lecture-lecture yang lebih menarik lagi. Okay, stay tune guys. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.